Assalamualaikum dan selamat kembali ke segmen Top 5 bersama saya Naim Haris. Tapi aku tak berseorangan hari ini, aku ada tetamu khas. Kita ada Aidil Rusli. Aidil Rusli ni dia terkenal dengan Papa Joe dalam Double Z. Dia ada rancangan sendiri iaitu Jom Borak Bersama Papa Joe. So, boleh cerita sikit apa cerita pasal Papa Joe ni? Okay guys, thank you first, thank you kepada Naim sebab jumpa Papa Joe hari ni. Okay, sebenarnya rancangan Jom Borak Bersama Papa Joe ni adalah satu rancangan talk show yang orang kata kita akan invite ataupun kita akan jemput influencer, YouTuber, penyanyi ke, mana tahu ada rezeki nanti kita boleh jemput pelakon. Tapi kita start dengan slow lah kan. Tapi so far Alhamdulillah sambutan yang sangat baik dari korang guys. So thank you so much kepada yang dah tengok Jom Borak Bersama Papa Joe. Yang last time punya tetamu siapa? Okay, yang last time punya tetamu kita ada Rahim Hakim guys. Rahim Hakim. Dia TikTokers. Untuk information korang, dia adalah seorang TikTok, pemain TikTok. And then episod tu dia ada surprise guys. Kakak dia datang buat surprise untuk dia. So siapa yang belum tengok, bolehlah tengok. Kakak dia siapa? Korang tahu? Kenalah tengok. Betul. Okay, so hari ni kita nak cerita sikit pasal Indonesia. Okay, sebelum tu kau pernah pergi Indon ni? Aku tak pernah pergi Indon. Kawan Indon aku ada. Sama lah, aku pun tak pernah pergi Indon. Serasa macam satu hari nanti lah, InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Okay, dan kalau kita cakap pasal Indon kan, kita mesti terfikir pasal cerita-cerita macam sitcom, sinetron Sinetron, yes. Drama Indonesia. Indonesia, lepas tu ada macam filem-filem seram dan juga ada game seram. Indonesia ni memang terkenal dengan game seram kan. Dia ada indie game yang sendiri. Yes. Tapi dekat Indo juga ada tempat-tempat yang menakutkan. Macam sama juga macam kat Malaysia ada kan. Tapi kat Indonesia pun ada juga kan. Agak creepy sikit. Tapi membuang masa kita masuk top 5 tempat-tempat paling menakutkan di Indonesia. Di tempat yang kelima kita ada Makam Jeruk Purut. Makam Jeruk Purut ni memang dah ada sejak dari zaman penjajahan Belanda lagi. Ia menjadikan kawasan tu kawasan yang paling lama di Indonesia, dan disebabkan dia tempat yang lama dan dia ada penuh dengan misteri-misteri dan kisah-kisah kejadian aneh yang berlaku di situ. Antaranya dia memang famous dengan hantu yang tanpa kepala berkeliaran di kawasan tersebut sambil memegang kepalanya, dan kisah ini telah dibawa kepada filem yang berjudul Hantu Jeruk Purut pada 2006. Antara checkpoint yang ada di kat sini iaitu pohon kembar Jeruk Purut yang dikatakan dihuni oleh sepasang kuntilanak yang tidur di atas pohon tersebut. Terdapat juga perigi usang yang dikatakan menjelma satu ular yang aneh di dalamnya. Dan yang terakhir, pohon benda yang dikatakan menjadi rumah untuk kesemua hantu di dalam jeruk purut tersebut. Yang keempat guys adalah Rumah Kentang. Okey, sebenarnya Rumah Kentang ni terletak di Prapanca, Indonesia, Jakarta belah selatan, dan ia merupakan tempat yang sangat-sangat ngeri. Dan cerita dia bermula apabila seorang budak ni telah terjatuh dekat satu orang kata tempat kuali besar yang tempat untuk rebus kentang tu. Dalam suhu yang sangat menggelegak, budak tu pun sebenarnya telah direbus bersama kentang-kentang tu. Dan ada juga yang cakap, kalau korang pergi kat rumah tu ataupun bau kentang, korang akan terdengar juga suara budak kecil tu sedang menangis. Dan ada cerita yang kedua yang diorang bagi tahu sebenarnya, orang gaji yang duduk dekat rumah tu yang telah rebus budak tu sendiri sebabkan budak tu sangat nakal. Dan ada juga orang yang bagi tahu, kalau ada orang yang bau kentang rebus, itu bermakna genderuwo berhampiran dengan korang. Sangat-sangat mengerikan. Dan untuk kantong juga, kisah ni juga pernah difilmkan pada tahun 2012 yang bertajuk Rumah Kentang. Di tempat yang ketiga kita ada Lawang Sewu. Lawang Sewu terletak di Semarang, Jawa Tengah. Ianya telah berada di situ sejak 1904. Di awal pembangunannya, bangunan ini bernama Netherlands Indische Spoorweg Maat Japik. Aku tak tahu betul tak aku cakap tu. Sedangkan dalam bahasa Jawa bermakna 1000 pintu. Lawang Sewu ni berfungsi sebagai gedung pemerintahan Belanda, gedung kereta api dan tempat penyiksaan untuk tahanan yang dijatuhkan hukuman. Katanya kerana banyak tahanan yang mati dalam keadaan yang kejam, Lawang Sewu itu telah menjadi kawasan yang angker dan menyeramkan. Salah satu fenomena yang terkenal di situ ialah kita boleh bau busuk
Dan ada bayangan yang mundar-mandir di kawasan koridor. Lawang Sewu juga dijadikan filem pada tahun 2007 dengan judul Lawang Sewu. Pada tahun 2013, kawasan ini telah dijadikan tempat uji keberanian oleh program televisyen dan berakhir dengan salah seorang daripada peserta rancangan TV tersebut meninggal setelah berlangsungnya rancangan tersebut. Disebabkan tempat ini terlalu keras, ia dinobatkan sebagai tempat yang kedua yang terseram di benua Asia. Nombor 2, Mall Klender. Pada tahun 1998, Mall Klender telah menjadi sasaran penuh perompak pada masa itu. Dan masa itu, mall tu ramai sangat orang. Dan untuk pengetahuan juga, mall tu telah dibakar oleh seseorang yang kita tidak ketahui siapakah identiti orang itu sebenarnya. Dan lepas daripada kejadian tu, ramai yang telah mati di dalam mall tu. Dan untuk pengetahuan korang juga, mayat-mayat tu tidak dikuburkan dengan secara baik. Roh-roh ataupun mayat yang telah mati di dalam tu telah mengamuk ataupun marah akibat tidak dikebumikan dengan cara yang betul. Dan untuk pengetahuan juga, lokasi tersebut berlaku di Jakarta Timur. Misteri yang berlaku di dalam Klender Mall itu, ada yang pernah nampak segerombolan orang warna hitam yang seperti teriak yang sedang hangus, sedang berjalan di kawasan itu berbau seperti hangus. Kejadian aneh yang lain pula, mereka dapati duit yang diorang bawa tu telah menjadi daun hijau apabila mereka pulang daripada mall itu. Dan lagi satu kejadian yang agak pelik, bila mereka sedang naik lift dan mereka terdengar suara-suara orang sedang menangis di dalam lift tersebut. Dan daripada kisah ini, mereka telah menjadikan ia sebuah filem yang keluar pada tahun 2014 yang bertajuk Mall Klender. Dan di tempat yang pertama kita ada Rumah Jalan Magelang. Keluarga Tak Kasat Mata merupakan filem berdasarkan rumah tersebut yang digelar sebagai Rumah Keluarga Tak Kasat Mata. Dalam sebuah kisah yang ditulis dalam novel, penulis telah merasakan kejadian misteri sehari selepas berpindah di situ. Salah satu kejadian yang paling menakutkan ialah ada hantu nenek yang jalan mundar-mandir di koridor. Selain barang-barang kat rumah tu gerak sendiri, penulis juga nampak ada nenek tua yang bertudung serta ada wanita cantik yang dipenuhi darah. Banyak yang mengaku ada nampak kelibat seperti pocong, genderuwo dan nenek-nenek di dalam rumah tersebut. Terdapat satu Facebook Mbah KJ yang memberitahu tentang sosok anggota keluarga yang terdapat di dalam rumah tu. Nenek bertudung, kuntilanak, ular sebesar peha yang berwajah anjing, nenek Jaminah, Atuk Pawiro, 3 budak kecil yang berjalan ke belakang, pocong dan juga sundal bolong yang bernama Siti. Dan itulah dia kita punya top 5 tempat yang paling menakutkan di Indonesia. Sebelum kita akhiri, kita nak baca komen korang di top 5 tempat-tempat paling menakutkan di Thailand. Aisyah Official, ya Allah, takut aku tengok muka tu. Kesian kat baby-baby tu. Betul, tempat tu memang menakutkan dan memangnya pengguguran bayi tak baik. Thailand memang tempat yang menakutkan ya, dan banyak cerita filem yang seram daripada Thailand yang memang sangat-sangat mengerikan. Khatijah Hanim, bagi aku yang paling seram yang pasal baby tu. Nampaknya ramai yang suka cerita pasal baby tu. Aku rasa memang benda tu pun memang seram kalau kita baca dan kita tengok sendiri. So memang Thailand sangat seram. Thailand memang tempat yang seram. Dan terakhir kita ada Amir Sharif. Kesian kat baby-baby tu. By the way, thank you bro for support. Yes. Memang semua yang komen berkaitan pasal baby dan sebenarnya kita memang suka baby, tapi kesianlah baby tu dia buat macam tu. So pengguguran memang kita tak galakkan. Yes, elakkan. Pangkah. So terima kasih sebab menonton Top 5. Jangan lupa kita subscribe, like video ni dan komen kat bawah supaya aku boleh baca komen korang di video yang akan datang. So kita stay tune with Double Z Studio for more content. Bye bye. Bye bye guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama dia apa?